Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Kembali bersama saya Kerzarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi petang 27 Jun 2020. Tumpuan berita. Kerja-kerja pembinaan projek menaik taraf Jalan Datuk Muhammad Musa laluan 8101 Kota Semarahan yang bernilai RM229 juta dimulakan hari ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof ketika berucap dalam Majlis Pecah Tanah projek pagi tadi berkata beliau sendiri akan memantau bagi memastikan kelancaran projek. Mulai hari ini, kerja-kerja di lapangan akan bermula dan saya sendiri insyaAllah akan memahati secara dekat pelaksanaan. So, minta Musyati, kontraktor yang berjaya mendapat projek ini secara tender terbuka dan juga para konsultan memastikan pelaksanaan projek ini dapat dijalankan dengan lancarnya. Projek jalan sepanjang 11.6 km itu menurutnya akan mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan dengan menaik taraf jalan 2 lorong kepada 4 lorong termasuk menaik taraf Jambatan Sungai Semenggo, Jambatan Sungai Keranji dan Jambatan Sungai Kuap. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Kanan Infrastruktur menjelaskan projek ini telah diluluskan pada rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 tetapi tidak sempat dilaksanakan disebabkan pertukaran kerajaan. Untuk rekodlah, projek ini saja sebenarnya diluluskan dalam rancangan Malaysia yang awal dan diluluskan tapi tidak sempat untuk dilaksanakan dan pertukaran kerajaan. Dan bila pertukaran kerajaan, kalau kita ingat di Sarawak saja ada lebih kurang 4 projek yang telah diluluskan dulu dibatalkan. Antaranya projek Batang Lupa, projek pembinaan Batang Igan, Batang Rambungan dan juga ada beberapa projek lain. Terdahulu, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi yang mewakili Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar James Jemut Masing berkata, Kerajaan Sarawak sangat menitik beratkan jalan perhubungan bagi manfaat kepada negeri dan rakyatnya. Kita berharap dengan adanya kerjasama, lebih-lebih lagi kita amat mementingkan apa yang diperlukan oleh rakyat jelata di luar sana, ya, lebih-lebih lagi di Sarawak, di mana kita amat mementingkan konektiviti, ya. Konektiviti merupakan perkara yang amat dititik beratkan oleh Kerajaan Sarawak pada hari ini. Berita selanjutnya. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah berkolaborasi dengan Kementerian Persekutuan dalam usaha meremajakan industri pelancongan dalam tempoh pasca COVID-19. Menterinya Datuk Haji Abdul Karim Rahman Hamzah berkata fokus utama adalah untuk meningkatkan pembangunan pelancongan di negeri ini terutamanya mengenai promosi pelancongan, latihan acara, pengembangan dan penyelenggaraan produk pelancongan, pelesenan dan silibus pemandu pelancong, penguatkuasaan untuk pemandu pelancong, persiaran bas dan pengembangan industri seni dan budaya. Berikut menurutnya ketika berucap dalam sesi Libat Urus bersama Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Hajah Nancy Shukri dengan penggiat industri pelancongan Sarawak di Kuching pagi tadi. Berdasarkan aspirasi pelancongan pula, jelas Datuk Karim, menjelang 2030, Sarawak akan menjadi destinasi terkemuka untuk acara eko pelancongan dan perniagaan didorong oleh komuniti yang diberi kuasa untuk memelihara keanekaragaman warisan budaya di samping mempromosikan pelaburan dan pembangunan melalui tindakan yang bertanggungjawab. Berikut pula, semua projek transformasi luar bandar RTP di kawasan Parlimen Santubong yang tertangguh akan dimulakan dengan segera. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia merangkap Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pihak JKR telah memulakan gerak kerja dalam memastikan setiap projek berkenaan disiapkan. Bercakap semasa taklimat status projek RTP Parlimen Santubong hari ini, beliau memberitahu terdapat 18 projek RTP bagi 3 kawasan Dun Demak Laut, Pantai Damai dan Tanjung Datu pada tahun ini yang masih belum dilaksanakan. Pokoknya JKR dah mula bekerja, SOP dah dibuat
dan kita mula kerja. Jadi itulah saya menggerakkan lagi supaya 18 projek lain tu bermula jugalah. Jadi sekarang kalau terlambat tu kena lihat semula, dan saya hendak JKR mempercepatkan pelaksanaannya supaya persepsi masyarakat itu tidak berubah bahawa duitnya ada, JKR prepared, proses semua dah siap, hanya yang tinggal ialah untuk menggerakkan kontraktor dan tender dilaksanakan untuk projek ini dijalankan. Secara keseluruhan terdapat 31 projek RTP di kawasan Parlimen Santubong sejak 2018 hingga 2020. Seterusnya, Barisan Petugas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Muka diingatkan bahawa tugas memerangi pandemik COVID-19 masih belum selesai. Berucap semasa majlis penghargaan pada Jumaat, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah mahu para petugas terus menggandakan usaha untuk memastikan Muka kekal sebagai zon hijau wabak berkenaan. Tetapi ia tidak menandakan bahawa tugas kita sudah berakhir. Biasakan kita mengadakan majlis penghargaan bila semua sudah berakhir. Jadi kita ingin ingatkan bahawa perjalanan kita masih ada, ya. Sama ada jauh lagi ke perjalanan kita, itu bergantung kepada kita semua. Dan harapan kita semua tentu sekali bahagian Muka ini akan terus dikategori sebagai kawasan hijau. Berita berikutnya. Persatuan Kontraktor Petroleum Sarawak (SPECA) menggesa agar kontrak berkaitan minyak dan gas di perairan negeri ini dianugerahkan kepada kontraktor tempatan. Presidennya Datuk Rahman Lariwo menegaskan gesaan itu bagi membantu kontraktor tempatan terus berdaya saing dan berjaya dalam industri berkenaan. Ini kontrak Petronas yang berada di perairan Sarawak hendaklah diberi dengan kontraktor yang berkelaikan dari Sarawak. Dan nak persatuan kita maju di dalam bidang oil and gas. Menurut Datuk Rahman semasa sidang media hari ini, penubuhan SPECA juga bertujuan menyediakan platform kepada kontraktor tempatan untuk berkongsi kepakaran dan sumber selain memperluaskan penyertaan mereka dalam industri minyak dan gas di negeri ini. Perkembangan di Serian. Sebagai menghargai jasa dan pengorbanan petugas Barisan Hadapan dalam memerangi wabak COVID-19, Majlis Daerah Serian dengan kerjasama pihak pengurusan Eastern Mall telah merealisasikan projek tribute untuk warga Barisan Hadapan melalui penghasilan lukisan mural yang dilukis di dinding hadapan pintu masuk Eastern Mall. Inisiatif lukisan mural untuk petugas Barisan Hadapan itu merupakan yang pertama seumpamanya di Sarawak. Menariknya, dalam lukisan mural itu ditulis ucapan terima kasih dalam 4 bahasa iaitu Kamsia, terima kasih, makseh dan terima kasih bagi mewakili penduduk setempat di kawasan Siburan yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Projek lukisan mural tersebut mengambil masa 3 minggu untuk disiapkan oleh pelukis profesional Leonard Siao. Sementara itu, Pegawai Daerah Serian merangkap pengurusi Majlis Daerah Serian Lim Hock Meng memohon agar para pengunjung tidak menconteng lukisan mural tersebut apabila berkunjung ke Eastern Mall. Jelasnya, lukisan mural tersebut juga boleh dijadikan tarikan pelancong sekiranya berkunjung ke Siburan. So, saya berharap masyarakat tempatan ataupun mereka yang projek ini boleh menggalakkan satu daya tarikan ataupun mereka ambil gambar merupakan salah satu tarikan pelancongan khasnya di Siburan, kemudian di bahagian Serian. Saya harap masyarakat tempat ataupun orang yang datang ke sini boleh ambil gambar dan jaga kebersihan, jangan conteng gambar ini supaya kita sama-sama menjaga kesempurnaan gambar ataupun lukisan ini. Terima kasih. Sementara itu, pengarah Eastern Mall Roland Pang memberitahu projek lukisan mural tersebut tercetus apabila dia terkenang dengan susah payah petugas Barisan Hadapan dalam mendepani COVID-19. So love story, then come an idea that we should do something for them also lah. Other than just we also donate like PPE to them, like machinery to them. So I
thought we can do this for a longer time. Orang boleh remember dia. Also awareness lah to bagi tahu orang memang dia orang sacrifice untuk kita orang. Then the idea is to tribute and then I put like perkataan sana tengok. Kamsia itu haka. Yes, kamsia haka. Terima kasih itu Bidayu. Masih kita semua itu Bahasa Melayu. Bahasa Sarawak. Bahasa Sarawak. Terima kasih Bidayu. Iban pun terima kasih lah. Ya. So to show that we Sarawakian, we thank you then. Beralih ke perkembangan harian COVID-19 di Sarawak melalui kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Hari ini tiada kes positif dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 570 kes. Turut dimaklumkan peratusan bagi kes sembuh juga kekal 94.21% bersamaan 537 orang. Seramai 16 pesakit masih menerima rawatan di dalam ward isolasi hospital manakala 9 PUI baru dilaporkan dan 6 kes masih menunggu ujian makmal. Sekian bersama saya Karzarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.